Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTZ. Assalamualaikum semua, apa khabar? Alhamdulillah, ladies and gentlemen, today's episode is kindly brought to you by our good friends at GER TV, a media platform for global ihsan relief, an NGO that does humanitarian and social work for our community as well as the international communities as well. Let me introduce to you a new project or campaign that they are running, and it is titled Care for Education Project Pencil, a campaign that assists or helps with underprivileged children. With $10, we can assist them with after-school tuition. Marilah jom sama-sama kita membantu agar anak-anak ini dapat education yang baik, insya-Allah. Support us. Link ada kat bawah ni lah. Alright, Alhamdulillah. Ustaz Zail, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Ustaz. Okay. Hari ni baju belang-belang handsome ke? Macam kat Hawaii Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Allahumma barik. Alhamdulillah, kita dah beberapa episod membincangkan mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyentuh beberapa perkara lagi, dan hari ini kita akan bincang beberapa ayat daripada surat Ibrahim. Betul. Ustaz, sila Ustaz Fadlik. Sebelum tu kita nak ucapkan jugalah hari kosong ini Ustaz apa cerita. satu episod yang agak istimewa sebab sahabat kita Bayhaqi tak ada dengan kita kan. Beliau ada sangat bersafar bersafar dalam keadaan bertugas lah, Alhamdulillah. So kita teruskan kita punya episod untuk hari ini. Dan mungkin juga kita boleh gunakan kesempatan ini untuk doakan beliau lah. Betul. Mudah-mudahan doa dalam ketika kawan tu tak ada mustajab, insya-Allah. Betul di mana Nabi sebut Yes. doa di belakang ataupun dalam keadaan ghaib Correct. untuk sahabat kita tu adalah sangat baik kan. Dan kita juga harap kita minta doa pada dia jugalah dalam keadaan musafir kan. Jangan sampai dia lupa kita. Semoga dia permudahkan urusan kita Amin, pada ya hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita cuti jugalah consider Kemarin tu sikit. Sikit lah cuti lah Alhamdulillah. So sebelum tu kita berbincang tentang topik Nabi Allah Ibrahim AS yang sangat-sangat istimewa dan panjang sekali. So hari ini kita nak sambung lah ayat dia daripada surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' 'inda baitikal muharram. Kita dah sebut tentang perjuangan dan perjalanan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk pergi ke suatu tempat. Itu dalam Quran Allah sebut biwadin. Wadi ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, maksudnya dalam bahasa Melayu tu lembah, valley. Lembah, valley tapi Allah tambah pula biwadin ghairi dhi zar'. Kalau kita tengok sekarang valley ni memang ada macam-macam valley lah. Ada yang ada tanam-tanaman, ada yang ada lake ada Betul. macam tempat air dan sebagainya. Singapore ada ni River Valley. Teringat jalan kat situ hari tu tapi specialnya Nabi Ibrahim ni Allah sebut biwadin ghairi dhi zar'. So ni doa Nabi Ibrahim ketika dia datang ke tempat yang dipanggil tandus tak ada air, tak ada tempat kering kontang dan sebagainya. So agak-agak apa yang Nabi Ibrahim lalui tu Dia menarik dari sudut sejarahnya adalah kalau kita tengok di peristiwa ini doa Nabi Ibrahim. And I suka tengok doa-doa Nabi-Nabi ni, dia doa itu satu, the content of the doa is one, but then the context of the doa is also important. Kita ni kadang-kadang kita sebut beberapa doa dalam keadaan berbeza, perasaan dia berbeza tau. Dalam keadaan mungkin kita terdesak ataupun kita sedih, kadang-kadang kita baca doa yang sama, tapi pengisian dan hati yang menyebutkan doa tersebut kadang-kadang dia berbeza. Betul. Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah ini, bila sebut benda ni, Rabbana inni askantu, dia adalah bila Allah takdirkan tadilah. Awalnya dekat Iraq tu, dekat kampung awal dia, kena dakwah, kena zalim macam-macam, kena campak alam api, dia keluar. Dan dia keluar tu bukan dikarenakan dia pengecut ke apa, tak. Keluarnya Ibrahim itu adalah dikarenakan itu arahan Allah. I cakap benda ni dikarenakan kemarin ada perbincangan lah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah tu berlaku? Dan kita jawab hijrah itu berlaku dikarenakan bukanlah Nabi itu pengecut. Betul. Malah dikarenakan kalau kita nak cakap Nabi itu pengecut, kalaulah dah lama Nabi hijrah. Tapi Nabi duduk kat Mekah 13 tahun. Dakwah, sabar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mengarahkan untuk Nabi hijrah, maka Nabi hijrah. Maka seperti mana Nabi Ibrahim AS sama juga. Kalau Allah nak takdirkan dia kena duduk lagi dakwah dengan orang dia buat, kena campak dalam api lagi, kena campak lagi. Tapi Allah izinkan dia pergi. Sampai kepada lembah tersebut bersama isteri dan anak. Anak masih kecil lagi ni. Tiba-tiba lepaskan di satu lembah,
jalan. Itu riwayat dia. Ya. Dan riwayat sebut di dalam beberapa kitab, Hajar dalam keadaan sebut bila tengok dia kena tinggal. Dia tengok tiba-tiba dah suami dia pusing jalan. Macam apa ni? Maka dia bermula terdetik dalam hati tu nak tanya, ni apa benda ni? Kalau kita guna bahasa kita. Dalam riwayat pun mengatakan macam dia agak ghar Betul. Dia agak macam cemburu lah. Betul. Nak ke mana ni? Betul. Nak balik kat isteri pertama kan. Kalau macam fikir gitu kan? macam gitu kan. Tapi terdetik juga di dalam hati, suami aku ni kan Nabi Allah. Betul. Aku nampak kenabian pada dirinya itu. Aku nampak kecampak dalam api dan sebagainya kan. So kemungkinan besar itu ini adalah urusan Allah. Maka ada riwayat yang dia tanya, ilaman takiluna. Kau nak tinggalkan kita dengan siapa? Nak tanya. Ibrahim jawab, ilallah. Aku tinggalkan korang dengan Allah. Ini satu benda yang kita kadang-kadang susah. Dua orang Melayu sebut, alamak, kalau peribahasa Melayu ni agak rabak sikit. Kalau sayang bini ditinggal-tinggalkan. Apa macam ada ke perkataan macam itu? Tak tahu pula. Bagus tak ada. Ke sembarang ni. Maka the thing would be that kadang-kadang di dalam urusan dakwah, banyak perjuangan-perjuangan mereka itu memerlukan kepada pengorbanan, dan ini antara pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh isteri. Maka dia doa. Itu indahnya kalau kita lihat daripada doa seseorang tu. Kadang-kadang bila kita cakap tentang doa ni kan, kita selalu dengar ulama-ulama, even Nabi SAW pun mengajarkan untuk kita bahawa doa yang kita tujukan ataupun doa yang kita minta daripada diri kita sendiri ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah lebih baik. Disebabkan konteks dia lah. Betul. Kita lalui ujian itu, kita lalui perasaan sedih itu. Bukan kita kata minta doa dengan orang tu tidak baik. Tapi kadang-kadang Allah SWT menanti doa. Yang kita minta tu, doa tu istimewa sangat sebab kita yang lalui ujian itu. Betul. Kita yang lalui kesakitan itu, kita yang, jadi kebanyakan dalam Al-Quran kalau kita lihat, doa-doa yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran adalah doa-doa para anbiya kita. Betul. Di mana mereka mendoa straight kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah menunjukkan inilah sepatutnya cara yang kita patut buatnya. Kalau kita diberikan ujian, kita diberikan cabaran, kesakitan dan sebagainya, kita paling kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling baik itu doa. Bila kita doa dalam keadaan kita sakit, kita doa dalam keadaan kita tengah sedih, sebenarnya itulah yang Allah tengah menunggu. Dia punya perasaan dia tu kadang-kadang seakan-akan macam Allah tengah mengusap kita. Allah tengah memujuk kita. Dan kata para ulama kita, kalaulah manusia itu dalam keadaan sedih dan payah, dia tak boleh nak doa, jangan mimpilah dalam keadaan senang tu dia nak doa. Macam gitu. So mudah-mudahan setiap kali kita ni rasa sedih dan sebagainya, pertamanya adalah ingat Tuhan dulu. Dan menggunakan doa sebagai satu urusan di mana kita ni boleh dekatkan diri dengan Allah. Sepatutnya yang paling utamalah setiap ujian yang kita lalui, setiap cabaran yang kita lalui, bukan kita tak usaha, tapi doa tu harus kita prioritikan lah. Baru kita cari jalan yang lain atau dan sebagainya. Sebab yalah, kalau kita tengok perjalanan Nabi Ibrahim ni adalah satu perjalanan yang di mana dikatakan sebagai tawakal yang agak luar biasa. Memang tak boleh terfikir. Sehingga kan kalau kita lihat Al-Imam At-Tabari dalam hadisnya mengatakan kita tak boleh samakan tawakal Nabi Ibrahim ni dengan tawakal kita sebagai orang biasa. Sebab ini adalah wahyu Allah. Dan Allah ketika dia mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya itu, di situ ada kepastian, jaminan daripada Allah yang Allah akan menjaga keluarganya. Tapi kita sebagai konteks manusia yang hidup pada kehidupan kita yang pada hari ini, bukan kata kita kata tak boleh nak bertawakal ataupun tak boleh nak ikut macam mana Nabi Ibrahim buat. Tapi kita kena ada usaha sikit. Kita kena buat research dulu dan tak boleh serahkan semua kepada Allah SWT. Betul. Sebab Nabi Ibrahim berbeza, perjuangan dia ni adalah perjuangan dakwah dan sebagainya. Kita kalau misal kata dah buat sesuatu, contoh kita nak pergi belajar, macam kita dulu pergi belajar, kita nak kena, perjuangan kita adalah meninggalkan ahli keluarga kita, tanah air kita dan sebagainya. Ini satu perjuangan yang besar. Tapi Allah SWT juga menjamin kita dari sudut kita punya ilmu. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau kita dapat lalui ujian yang kita nak lalui dalam menuntut ilmu ini, apa pun ujian dia lah, duit ke, kesihatan ke. Ada orang pergi belajar kadang-kadang duit ada tapi cuaca tak sesuai untuk dia. Kalau dia dapat atasi tu benda, Allah akan permudahkan urusan dia. Ada orang yang pergi boleh belajar tapi tak ada pendapatan.
cari jalan dan sebagainya, Allah akan mudahkan urusan dia. Apa yang kita boleh cakap dari sini, setiap perjuangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada pengorbanan di situ. Dan pengorbanan dia, kita tak tahu, ada orang pengorbanan dia sedikit, ada orang pengorbanan dia besar. Betul. Dan itu berbalik kepada bagaimana Allah nak meletakkan martabat seseorang itu dalam satu ujian. Dan rasa pun from a very general perspective, kita dalam agama antara tradisi kita adalah to do something and to give it your all. Ya. Sehingga ada riwayatkan ilmu itu, kalau dari sudut ilmu ilmu tu kalau kita tak berikan baginya all of us, he will not give to us part of it. Right? Sikit pun tak dapat. And this goes to everything else. Yeah. Banyak orang kadang-kadang dia nak berubah, but again yang diperlukan daripada usaha-usaha nak merubahkan diri, nak melakukan kebaikan adalah to give it your all. Ini yang tidak semua yang nak melakukannya. Betul. Syurga itu ada harganya dan harganya itu perlu dibayar. Falsafah tu macam mak silap. Menarik tadi Ustaz cakap tentang benda tu, sebab teringat para ulama kita, mungkin para ulama kita dahulu, ada riwayat mengatakan bahawa sekiranya ada seseorang ni yang memberi nasihat kepada kawan dia kepada keluarga dia dan sebagainya, dan sekiranya nasihat itu tak dibuat ataupun tak diamalkan oleh seseorang itu, maka dia akan menyalahkan diri dia. Betul. Disebabkan dia kata, mungkin waktu aku menasihati dia tu, aku bukan dalam keadaan ikhlas. Betul. Aku tak memberikan sepenuhnya ke nasihat itu, dan mungkin gara-gara itulah dia tak dapat manfaatkan daripada nasihat. Padahal kalau kita tengok, sesungguhnya hidayah hati seseorang itu adalah di tangan Allah SWT. Tapi kadang-kadang gara-gara disebabkan kita ni kesungguhan kita dalam nak bernasihati orang, nak berdakwah, nak sebagainya, disebabkan itu Allah SWT akan mempercepatkan dia untuk mengenal apa erti hidayah Allah SWT itu sendiri. Saya kan? setuju. Tak, sambung sikit doa ni Ustaz, tengah syuk. Okey. So seterusnya daripada ayat itu, Allah SWT sebut Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Saya suka part ni. Dia nanti kalau kita tengok siapa yang nak rujuk kepada ayat-ayat ni, dia surah Ibrahim daripada ayat 35 lebih kurang. Yes. Sampai ke 41, sampai bawah lah. 42 lebih kurang macam tu. Dia actually ada dua doa tau. Nanti doa kedua ataupun set doa kedua adalah alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail. Yang pertama itu kata para ulama, dia adalah doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum Mekah itu diasaskan. Doa selanjutnya itu adalah doa yang dah jadi diungkapkan dah jadi nanti. Yes. So in the first part, bila nak cerita mengenai nak naik Mekah, nak membina keluarga yang baik, di antara doa yang disebut adalah ya Allah, kau jadikanlah kami ini orang-orang yang salat dengan benar. Dan doa ini diulang 2 kali. Kat sini dengan lagi satu. Yes. Kemudian dia kata Nabi Ibrahim AS dalam doa tersebut, ya Allah, kau jadikanlah sebahagian daripada manusia itu tertarik kepada mereka. Merujuk kepada keluarga Nabi Ibrahim. Cerita dia adalah, kemarin kita dah cerita mengenai Zamzam kan. But case dia adalah bila Zamzam tu dah terpancar, air Zamzam tu dah terpancar. Riwayat yang kita sebut adalah daripada hadis Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Jibril yang menggunakan sama ada kepak dia ataupun dia punya tumit dia tu lah untuk hentak tanah. Bila dah ada air, maka dengan air, with the availability of water, banyak benda menjadi mungkin. Betul. Maka binatang datang. Travelers bila nampak binatang berkumpul, berarti ada air, diorang pun datang kat situ. Maka riwayat sebut manusia-manusia yang sedang travel datang cari air kan. Datang daerah Mekah tu lah. Daerah tengok ada orang perempuan yang tua, begitu juga ada bayi. Minta izin nak air dan sebagainya. Itulah permulaan binanya kota Mekah ataupun populasi Mekah. Cuma yang menarik dari sudut ayat itu, Allah sebut daripada sebahagian manusia. Ya Allah, kejadikanlah sebahagian daripada manusia tertarik kepada keluarga aku dan kepada Mekah. Berarti kepada kita apa? Kemungkinan tak semua orang akan tertarik kepada Mekah. Kalau kita nak go back to issue macam haji ke umrah, and I baca statistics, and ini juga survey-survey kawan-kawan kita ada trend yang agak bagus kebelakangan ini dari sudut orang-orang muda suka nak pergi umrah. If you think about it, like 10 years ago, macam umrah ni orang muda tak nak pergi sangat. Maybe dah tua sikit lah. Dah lewat sikit baru pergi lah. Sekarang muda-muda dah pergi, orang bujang pergi, anak kecil-kecil, baby bawa. I punya sepupu baby tau, dah pergi lah. There's that particular trend. Kata para ulama, di antara tanda keimanan adalah bila hati itu tertarik kepada Mekah dan Madinah. Dia kadang-kadang ada orang boleh travel satu dunia, tapi bila kita sebut pasal umrah ni, dia macam dia senang, dia krik-krik lah. Dia macam krik ke macam tak nak sangat.
Tapi kalau ada orang bila kita sebut haji umrah, walaupun mungkin dia belum belajar macam nak beribadah dan sebagainya, tapi hati dia, aku nak pergi Mekah, aku tengok orang pergi Mekah macam syok. Best tak pergi umrah? Senang tak pergi umrah? Kalau ada sikap sedemikian, kata para ulama, itu adalah tanda keimanan. Itu sedikit itu je lah tanda keimanan. Itu je. Kadang-kadang kita, yalah, cakap pasal travel ni, kita pun kuat travel. Betul. Kan. Cuma rasa macam guilty kadang-kadang kalau yalah, ada rasa macam, yelah, tak tahu orang lain macam mana tapi macam kalau dalam setahun tu kita pergi banyak tempat dan sebagainya, kadang rindu juga. Kita macam mesti nak kena pergi juga, mesti nak kena singgah rumah Allah SWT. Bukan nak kata kat Singapura ni tak ada rumah Allah. Tapi suasana yang kita dapat ke sana tu dalam keadaan kita 1 minggu lebih, 2 minggu fokus ibadah, kan? Benda tu tak mudah. Dan umrah ni kan seperti mana Nabi kata, al-umratu ila al-umrati kaffaratun. Dan dia adalah penghapus dosa, kan. Yalah, kalau ada kemampuan, rasanya orang-orang dulu rasa macam tak accessible kot. Satu dari sudut kemampuan, dan dari satu sudut kenapa nak pergi sekarang kan, nantilah bila dah betul-betul berubah lah, tunggu kena ready dulu kena ni. Tapi sekarang social media dah berluasa, awareness dah banyak, dan masyarakat kita dah faham sebenarnya ke sana tu adalah salah satu cara untuk kita membuka pintu hidayah kita juga. Betul. Kan? Babe, I ada kenalan-kenalan yang diorang ni kerja very simple jobs yang mungkin gaji mereka itu tak berapa besar. Tapi diorang banting tulang, kumpul duit, semata-mata pergi umrah. Kira dah bayar duit umrah tu, saving zero tu. Tapi diorang sanggup buat benda tu. So, aku tak kisah apa dalam dunia ni, aku nak buat apa buatlah. Aku nak pergi umrah. Kita fikir balik, ya Allah, that type of pengorbanan ni kita pun kadang-kadang tak ada. Kita tengok, which is interesting lah you cakap macam gitu kan. Kalau you pergi tempat lain semua rasa macam dia macam ada, there's a soft spot for Mekah. Mana ada orang pergi pavilion, sampai pavilion, ya Allah, nangis ke apa, tak ada kan. Tapi orang tengok Kaabah ni, betul, tanpa apa-apa pun yang didorong, dia tak sama. Tak, bukan kita nak kata apa. Allah SWT pun kata dalam Quran, siru fil ard. Maka berjalanlah kita di atas muka bumi ini. Ini untuk semua yang bukan apa, semua yang suka mengatakan bahawa kat dunia ni hanya Mekah saja tempat ibadah dan sebagainya. Tak, maksudnya Mekah dan Madinah itu adalah tempat istimewa di hati kita. Betul. Tapi tak bermakna untuk kita tak boleh nak orang kata ada adventure dekat tempat-tempat lain, sebab itu adalah bumi Allah. Betul. Kita belajar juga di tempat-tempat lain. Kita belajar culture mereka. Kita makin banyak kita pergi tempat-tempat ni, makin terbuka kita minda dan hati kita untuk menerima, dan kita syukur selalu sebab Allah SWT pilih kita untuk berjalan di atas jalanan ini. Jadi bila kita tengok balik kepada konsep hijrah atau konsep yalah, mungkin kalau pada zaman Nabi pun orang kata, kenapa kau nak pergi hijrah? This is the best place. Kau ada family kau dan sebagainya, kan. Sama juga kalau kita tengok sekarang, bumi Allah ni, Allah kata dalam Quran 5-6 kali Allah sebut siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatu. Lihatlah, berjalanlah, bertibarlah di atas bumi Allah untuk kita melihat firstnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan yang kedua, kita melihat juga ada lagi ramai daripada hamba-hamba Allah yang tak menerima hakikat agama kita dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita selalu syukur. Cakap pasal syukur ni, kadang-kadang bila kita pergi luar negeri, bukan saja kita syukur kita jadi orang Islam tau. Kita syukur yang kita sekarang berada di Singapura. Kehidupan kita aman, kita hidup di negara yang bersih, tak penuh dengan korupsi dan sebagainya. Dan bila kita pergi ke negara-negara lain, kita melihat berbanding dengan Singapura, itu je lah satu nikmat. Jadi banyak hikmah di sebalik kita berjalan di atas muka bumi ini. Tapi semua bersifat moderate lah, moderation lah. Malah sebelum ayat Rabbana ini askantu adalah ayat Rabbana hazal balada aminan. Ya. Kan dulu kan? Negara sangat-sangat peranan yang sangat besar di sisi Islam, kan. Betul. Ulama khilaf dari sudut kenapa di antara doa Nabi Ibrahim terhadap Mekah itu adalah keamanan dahulu. Dan ulama ada yang berpendapat bahawasanya keamanan itu merupakan nikmat paling besar bagi masyarakat. Betul. Ada ulama khilaf, ada ulama cakap what about kesihatan? Kata para ulama, kalau orang sihat tapi negeri tak aman pun tak guna. Maka awal itu adalah keamanan dari sudut external, politik, stabilization dan sebagainya, begitu juga internal. Ada negeri yang kadang-kadang keamanan dalam hati tapi luar tu tak aman. Ini kan tak aman juga. Ya. Ada negeri yang luar tu nampak aman tapi dalam hati ni amalan manusia tu tak berapa aman. Tak menjadi juga.
Betul. Jadi hati ni sebenarnya dia merangkumi semua aspek kehidupan kita. Sebab tu Allah kata ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Betul. Kan dalam mengingati Allah tu akan mendatangkan kepada kita ketenangan. Betul. Kalau Allah sebut tentang yalah Quran itu dia sebenarnya wanunazzil minal qur'ani ma huwa shifa. Allah berikan penawar dan sebagainya. Tapi dengan mengingati Allah, dengan Al-Quran, dengan membaca zikir dan sebagainya, dia akan mendatangkan ketenangan. Betul. Dan ketenangan tu adalah termasuk juga dari sudut penyembuhan dalam diri kita lah. Kita dapat kesembuhan bila kita tenang. Kita stres-stres bila kita baca Al-Quran, kita dapat kesembuhan daripada situ dan sebagainya. From a psychological perspective, tadi kita bincang mengenai mental health dengan kawan kita. Cerita pasal mental health. From a psychological perspective, one of the reasons for psychological imbalances adalah distraction. You go through many things in life and you are unable to abstract meaning. Maka di antara mekanisme yang membantu kita untuk tenang adalah kita ada a place to return to. Ada tempat yang kita boleh berkumpul padanya. Dan dalam agama kita, your place of comfort tak lain dan tidak bukan adalah di dalam memperingati Allah. Understanding that the reality yang Allah takdirkan semua urusan. Benda ni yang agama beri yang kita kadang-kadang lupa nak syukur. Itu yang pulangan yang paling hebat lah. Betul. Dah cuba ni, dah cuba ni. Dia terlupa, sebenarnya Tuhan. Ini aku tak cuba lah sebenarnya. Aku tak cuba, betul. Jadi kita bila berbalik pada ini, baru kita tahu yang kadang-kadang itu yang orang kata. Tapi bila balik pada Allah, kadang tak dapat pun Ustaz. Yalah, bila balik pada Allah, kadang-kadang mungkin Allah SWT seakan-akan bila kita berdoa ni, seakan-akan kita merasakan Allah menutup pintu doa kita. Tapi kita tak sangka yang sebenarnya Allah tengah buka salah satu pintu syurga kita. Betul. Dengan kita sabar, dengan kita menahan ujian itu dan sebagainya. Jadi bila kita berdoa, yang diperlukan adalah untuk mengharap. Kita harus ada pengharapan yang besar bahawa Allah akan menerima doa itu. Tapi at the end of the day, Allah SWT up to Allah nak buat apa. Sebab Allah yang mentadbir dunia ini, menjaga kita dan sebagainya. Di antara nama-nama Allah juga adalah Al-Qabid dan Al-Basit. Berarti Allah nak memberi, boleh. Allah nak menahan, boleh juga. Kalau Allah beri dengan hikmahnya Allah. Kalau Allah menahan, Allah juga menahan dengan hikmahnya Allah. Kita ni ada sebab kita trust Allah. Kita terima dan kita redha lah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, sambung lagi sikit Ustaz. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Jadi bila ayat tadi yang kita cakap tu cakap pasal dia mengharap ja'al hadzal balada amina. Tapi ini askantu. Doa yang indah sangat bila jadikanlah negara ini aman dan tenteram. Sebab Nabi Ibrahim nak meletakkan keluarganya, dan waktu dia berjalan tu dalam keadaan mungkin sedih tu. Memang. Menang. Jadi doa Nabi Ibrahim bila kita tengok Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Dia seakan-akan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita macam bila dengan manusia kita tak boleh cakap macam itu. Aku harap kau tahu apa aku rasa ni. Dalam hati boleh cakap. Tapi bila kita doa pada Allah, Allah mengetahui. Betul. Bila Nabi Ibrahim doa macam itu, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. Ya Allah, kau mengetahui apa yang kami simpan, yang kami sembunyikan. Wa ma nu'lin, dan apa yang kami terangkan, yang kami tunjukkan. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama'. Dan tak ada perkara yang Allah tidak mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini dan langit. Betul. Itu adalah satu jaminan yang Nabi Ibrahim letak dalam perjalanan dia tu. Al-Imam Razi sebut maksud daripada manukhfi wa manu'lin adalah al-husnu wal buka. Yang dia nampakkan adalah nangisan. Yang dia tak nampak tu adalah kesedihan dalam hati. Nak berarti apa? Tinggalkan isteri, lepas tu jalan. Nak mentaati Allah ni, dia bukan sengaja tinggalkan. Berat. Dalam mentaati Allah, dia merasa kepayahan. Ini Nabi Allah. Berarti siapa sahaja hari ini yang nak melakukan kebaikan, nak memperbaiki diri, dan dia rasa sedikit kepayahan, benda tu normal. Normal. Kita kalau tengok, kadang dapat orang kadang DM tanya kan, macam kita ni tak ada ujian gitu Macam Ustaz, kalau dilalui ujian ni macam mana? Tapi saya pernah terbaca satu kitab ni, ada riwayat yang menyebutkan, dia summarizekan lah tentang perjalanan kita dalam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa the moment kita dah dekat dengan Allah, the first thing akan berlaku adalah ujian. Dan bila ujian tu berlaku, kita kena tahu bahawa itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Betul. Dan seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nur kan, hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata
orang-orang yang menyangka bahawa dia telah beriman kepada Allah. Beriman ni word yang sangat berat ni. Beriman bukan Islam beriman tau. Maknanya beriman, amal soleh dan sebagainya. Dia menyangka bahawa tidak akan diuji. Bahasa kasar dia kira ingat senang-senang apa. Kalau macam gitu kan. Tapi ujian Allah kepada orang-orang yang ingin mendekati Allah tu adalah ujian yang sangat baik. Tanda Allah tu tengah attention dekat dia. Allah kata walaqad fatanna alladhina min qablihim. Betul. Allah dah uji sebelum itu. Kalau nak dibandingkan hidup kita dengan hidup para anbiya, Wish. apa Allah tak sayang dia ke? Ini banyak ujian. Kalau orang ujian ni bila ya Allah baru, macam orang kadang tanya kan, baru nak dekat dengan Allah dah sakit ustaz. Baru nak pergi belajar dah sakit ustaz, kan? Baru nak pergi mengorbankan sedikit masa untuk Allah ni dah sakit. Kita tengok para anbiya macam mana mereka lalui. Malah Nabi sebut asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling teruk diuji. Tak boleh nak dibandingkan Kemudian lebih kurang daripada tu, maksudnya as higher you go up the rank, maka kena uji. It's part of the journey. Dan ada di antara mereka yang menikmati benda itu. Betul. Diorang menikmati ujian tersebut. Jadi kadang-kadang kita cakap memang senang sebab kita tak tahu apa yang orang uji. Cuma apa yang kita boleh kongsikan bagi siapa yang dilanda ujian, dan kita tak lari daripada ujian Allah. Dan kadang-kadang kita dahagakan ujian Allah juga. Kerana maksud ujian Allah ni tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya adalah setiap ujian tu biarlah Allah memberikan dengan kemampuan kita lah. Betul. Sebab Allah kata la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita tak minta ujian. Tapi kalau diberikan ujian, mudah-mudahan kita tabah. Betul. Dan apabila dilanda ujian tu, maka kita terima dengan hati yang terbuka. InsyaAllah. Disebabkan ujian juga mengangkat martabat kita. Betul. Di sisi Menghapuskan Allah dosa. Menghapus dosa dan sebagainya. Nabi Allah Ayub. Betul. Doa dia simple bertahun-tahun dia lalui kesakitan. Kalau dia nak doa express boleh je. Dia Nabi tu. Tapi dia doa, ya Allah aku ni sekejap-sekejap sakit. Betul. Rabbi anni massani ad-dur. Tapi dia yakin wa anta arhamur rahimin. Jadi kita doa kita pada Allah tu dia memainkan peranan yang sangat besar. Susunan ayat kita pun kadang-kadang kalau tak kena pun Allah tahu yang kita sebenarnya ni tengah sungguh-sungguh nak. Betul. Kita kadang sibuk tentang teks apa yang kita nak doakan. Ayat apa yang kita nak gunakan. Sebenarnya doa ni dengung ke tak ustaz? Kan doa ni dia daripada hati tu. Betul. Allah tahu apa yang kita lalui. Kadang-kadang tak perlu kita macam nak susun ayat dia, tapi kita, ya Allah aku tengah sakit ni, ya Allah. Betul. Itu yang Nabi Ayub buat kan? Aku tengah sakit, ya Allah. Tapi senyuman dia tu dia tahu, yang jaminan dia tahu, tapi aku tahu engkau ni Maha merahmati. InsyaAllah. Jadi kita sambung satu lagi ayat Ustaz. Kita sambung dengan Alhamdulillahillazi. ayat yang kira antara doa yang sedap juga. Betul. Kita tengok dalam satu kejayaan, tempat yang tak disangka-sangka, daripada tempat yang kering kontang dan sebagainya menjadi tempat yang kita tengok sekarang masya-Allah. Siapa sangka Siapa sangka? Tempat yang kalau nak kata Mekah Madinah tu, rasa kalau pergi negara lain tak semahal pergi Mekah Madinah. Kalau cakap dari sudut booking dia dan sebagainya, sebab demand dia. Betul. Sekarang apa yang tak ada kat Mekah Madinah? Demand yang subhanallah lah. Itu yang doa Nabi Ibrahim dah dijawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dulu cakap New York is the city that never sleeps. Saya rasa diorang tak pernah nampak Mekah kot. Mekah, jangan kata the city, orang yang tukang bersihkan tu pun tak pernah sleep kan. Betul lah. Pukul 2-3 pagi diorang bersihkan. Betul lah. Nak tunjukkan yang sangat-sangat busy tempat tu. Betul. Dan ini adalah keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim kan. If you think about it, imagine dibinanya Mekah dan seperti mana ianya itu jadi hari ini datang daripada apa tau? Doa seorang hamba Tuhan. Tak hebat ke tu? Dia the founder tu. Betul. Yang the first person duduk situ kan. Betul lah. Dia doa alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibri. Nah, Al-Imam Ar-Razi, kita tutup dengan ayat ni lah insya-Allah. Kata Al-Imam Ar-Razi, ini merupakan doa yang dia sebut ujung hayat dia. Ya. Dan kemungkinan kata Ar-Razi, dia cakap dia berguna kata ishtaghal. Ini adalah doa yang dia sebut ulang-ulang. Ya Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau yang menghadiahkan kepada aku waktu aku tua. Ismail tu bila dilahirkan, umur Ibrahim tu dah tua. Dalam riwayat Ishak dilahirkan, ada dua riwayat. Satu riwayat sebut Ibrahim umur 99 tahun. Ya. Riwayat itu sebut 102 tahun. Dia sebut ke Allah, ya Allah, aku terima kasih sangat. Kau berikan aku pada waktu aku tua, Ismail dan Ishak. Kata Al-Imam Ar-Razi rahmatullah alaih, kemungkinan doa ini diungkapkan sehingga hujung hayat dia. Kemungkinan juga
kalimah terakhir yang dia sebut sebelum dia meninggal adalah, ya Allah, aku terima kasih sangat ya Allah, kau berikan aku anak. Kita pergi benda ni kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang ada anak tapi dia lupa nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim ni banyak benda yang dia boleh mensyukuri Allah baginya, tapi yang dia bersyukur sangat-sangat adalah, ya Allah, thank you so much kau kasih aku anak ya Allah. Kita hari ni yang ada anak ni, kita mudah-mudahan kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang nak anak, Allah belum kurniakan. Mudah-mudahan dikurniakan insya-Allah. Yang belum dikurniakan, Allah berikan kesungguhan dan ketabahan, kesalihan insya-Allah. Tapi siapa yang dah ada anak ni, ikutlah teladan Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah. Ulang. Alhamdulillah Allah, terima kasih. Alhamdulillahilladzi wahaba li Kita fikir balik. Digunakan kalimah wahaba kan. Memberi hadiah kepada aku kan. Hibah. Hibah kan. Satu hadiah yang sangat istimewa, dan hadiah dia bukan sembarang-sembarang hadiah. Hadiah yang akan mewarisi perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi bagi yang ada zuriat, bagi ada yang ada anak pun, kita doa supaya anak kita dapat menyambung legasi kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kebaikan. Yang dia dapat sebarkan kepada kesemua yang ada di atas muka bumi ini, insya-Allah. Dan bagi anak-anak, kita kena ingat bahawasanya kalau ayah dan ibu kita salih dan salihah, diorang bersyukur sangatlah bagi kita. Betul. Diorang ni syukur ni. So kita kena kenang juga dia sama mak bapak kita, dikarenakan mereka, kita tak pernah tak pernah pilih dapat mak bapak. Mak bapak minta kita tu. Ya Allah, Allah pilih kita. Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk siapa yang nak berada dengan kita, insya-Allah. Akhir itu kemudian sambungan dia adalah, ya Allah, kau jadikanlah kami ni orang yang melakukan solat. Lepas sekali ya. Inilah doa Nabi Ibrahim AS sewaktu mengasaskan Mekah, begitu juga dah hujung hayat Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tengok, banyak sangat Nabi Ibrahim berdoa tentang solat ni. Betul. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim pun doa juga. Dalam surah Ibrahim, kita tengok sekarang ni. Ini nak menunjukkan bahawa begitu seriusnya Nabi Ibrahim nak mengajar kita untuk kita teruskan kuatkan lagi amal ibadah kita. Lebih-lebih lagi solat. Satu amalan yang Nabi Ibrahim tak pernah tinggalkan, dan doa dia berterusan itulah hingga pada akhir hayat dia. Alhamdulillah. Dan ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim ni kira tambahan je lah, dalam banyak-banyak janji yang Allah janjikan kepada dia, semua Allah tunaikan. Hanya satu janji je Allah tak dapat tunaikan. Allah sebut dalam Quran, di antara janji yang Allah tak dapat tunaikan adalah untuk memberikan hidayah kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim ni, kalau kita tengok dari doa-doa dia, dia doakan untuk family dia, dia adalah orang yang suka family man yang memikir jauh. Walaupun Ibrahim tahu yang doa bagi orang yang bukan Islam itu tak diterima, dia minta juga doa. Dia mengharaplah maksudnya. Dan Allah kata, aku dah menjawab semua permintaanmu melainkan ni satu. Dan itulah kehidupan yang kita nak disebutkan. Itulah dinamakan kehidupan. Walaupun keluarga kita mungkin tak lengkap, tapi kita teruskan perjuangan kita untuk bersama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah kita dapat cover Nabi Ibrahim lagi sikit kehidupan lagi. Dan ini kita bincang next episode, insya-Allah. Kita sambung pada episod yang seterusnya.